yang bernama Bahrul Mazi. Babnya untuk pagi ini bab yang ke-56. Betul ya? Nah, yang ke-56. Semuanya ada 62. Semuanya 62 babnya. Dia ada 6 lagi. Itu tamat kita ni. Nah, di bab yang ke-56 ya. Artinya apa? Babu minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada hadis lain, la yu'minu ahadukum illa man yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis lain ya. Apa ni maksudnya sama aja. Cuma kata-kata ada beza. Boleh. La yu'minu bi ahadin la yu'minu bi ahadin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidak beriman salah seorang daripada kamu selagi kamu tidak mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini poin itu juga. Babun minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya cakap Melayunya setengah daripada potongan iman, setengah daripada iman itu. Potongan itu tak ada apa dari minat tu di antara iman tu. Setengah daripada iman tu ialah kamu kasihkan saudara kamu seperti mana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Sini tu yang potongan, tak payah potongan dah. Minat tu daripada. Setengah daripada iman itu ialah kamu kasihkan saudara kamu seperti mana kamu kasihkan saudara kamu sendiri. Bab pada menyatakan setengah daripada potongan iman itu bahawa kasih dia bagi saudaranya sama sesama Islam barang yang dia kasih bagi dirinya sendiri, dia kasih ke dirinya. Ya. Hadis itu bunyi ni. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu, ini yang saya baca tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini yang masyhur dia ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih daripada Anas. Anas apa? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hamba ya, khadam. Khadam tu pembantu. Di mana ada Rasulullah adalah dia. Membantu Rasulullah dan bawa kasutnya dan bawa bagnya dan mak Anas tu dari kecil lagi disuruh hanya Anas tu kepada Rasulullah. Jadi anak angkat Rasulullah. Maknya lagi macam namanya Ummu Sulaim nama maknya. Disuruh hanya Anas ni kepada Rasulullah. Sebab dia banyak merawikan hadis. Anas ni beratus-ratus ribu hadis diriwayatkannya. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada beriman. Tadi arti tiada beriman itu tidak sempurna iman tu. Bukan tak beriman tu kafir terus bukan. Bukan tak beriman tu kafir hakiki bukan. Tapi dia tak sempurna imannya, tak cukup, tak lengkap. Tiada beriman seorang daripada kamu hingga kasih ia bagi saudaranya sebagaimana sebagai barang yang kasih ia bagi dirinya. Mana yang kita suka itu bagi saudara kita. Jangan lebih-lebih kita yang kita tak nak lagu makan tu bagi orang. Itu tak beriman namanya, tak cukup, tak sempurna iman. Kita mana yang kita suka yang itu kita bagi pada saudara kita. Masakan kita yang kita sayang itu bagi pada saudara kita. Baru sempurna iman tu. Tengok dia. Daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada beriman seorang daripada kamu sehingga kasih ia bagi saudaranya sebagai kasih yang ia kasih pada dirinya sendiri. Hadis itu sahih. Apa itu sahih? Memang itu hadis. Bukan kutip-kutip, bukan reka-reka. Jadi keterangannya 185, ketahuilah kiranya ya saudaraku tidak sempurna iman. Itu punya sunnah artinya tidak sempurna iman. Bukan tak beriman langsung ya. Tidak sempurna iman seseorang itu melainkan kasih ia akan saudara sama-sama Islam itu sebagaimana kasihkan diri sendiri. Yani apa yang disukai bagi diri sendiri, demikianlah juga sukakannya bagi saudaranya sama-sama Islam.
Mana yang saya suka itulah bagi kepada saudara-saudara. Sama-sama Islam. Saya cara orang Islam lah kan. Mana yang saya suka itu saya bagi kepada orang-orang sesama Islam. Kalau tidak tak sempurna iman saya. Maka seorang itu tentu saja sukakan diri sendiri, berkebajikan. Kita nak yang baik untuk diri kita, berkebajikan. Demikianlah juga mahunya sukakan ada. Demikian itu bagi saudara sesama Islam. Jikalau tidak dia yang demikian, tidaklah sempurna iman. Ini tak cukup iman tu, tak sempurna, tak lengkap, tak sempurna iman. Yang ini tiada sampai kepada martabat yang cukup tinggi. Iman ada pangkat-pangkat tau. Yang pertama namanya iman taklid, yang kedua namanya iman ilmu, yang ketiga namanya iman ayan, yang keempat namanya iman hak, yang kelima namanya iman haqiqah. Iman haqiqah ni iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nah, iman hak itu iman para sahabat. Iman para sahabat, iman Abu Bakar, iman Umar, iman Osman Affan dan sebagainya. Itu iman hak. Dan yang kelima iman haqiqah, iman Nabi Musa, iman Nabi Isa, iman Nabi Ibrahim, lebih lagi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman haqiqah namanya. Itu bukan dapat kita capai itu. Itu Allah anugerah memberi mereka. Kita yang paling komanya mesti memiliki iman ayan. Iman ayan, ain ya alif nun ayan, artinya iman yang terasa di hati, sampai di hati. Ini ayan, dia terasa di hati itu kehebatan syurga, hendak ke syurga tu, khairah hendak ke syurga tu. Dan dia terasa di hatinya kedahsyatan api neraka, dia tak nak neraka. Kalau dah rasa sakit dalam hati tu, berani ke buat maksiat. Kalau dia rasa takut benar dengan neraka tu, berani buat maksiat. Berani meninggalkan yang wajib, berani meninggalkan yang sunat. Kerana dia terasa benar itu iman tu. Dia ada 5 peringkat, ingat tu. Apa 6 peringkat iman tu? Yang pertama taklid, T-A-Q-L-I-D, taklid. Itu iman ngeko-ngeko, iman pak turut. Bapak kata ada Allah, dan percayalah ada Allah tu kerana dia dengar cakap bapak dia je. Cikgu dia kata ada lah kata. Itu iman taklid namanya. Iman ngeko-ngeko. Itu ngeko-ngeko. Iman pak turut. Yang kedua iman ilmu. Dia sudah cukup. Dia ada ilmu paling kurangnya ilmu aklinya. Akal dia terima. Ada lah Tuhan tu, ada yang boleh tahu. Alam ada lah Tuhan. Akal dia boleh bahas dengan akal dia. Namanya iman ilmu. Paling kurangnya ilmu akal. Dalil akli dia. Itu iman ilmu. Itu rasa iman tu. Tapi bahaya. Kerana dia masih terpengaruh dengan unsur-unsur yang boleh merosakkan iman itu. Boleh pengaruh dengan syaitan, boleh pengaruh dengan nafsu, boleh pengaruh dengan dunia. Bahaya lagi. Itu iman ilmu. Sebab ada dah orang yang tak semayang tu, dia tahu dah semayang tu wajib. Tuan-tuan dan puan, orang yang tak nak semayang tu, dia tahu dah semayang tu wajib. Tapi tinggal juga, kenapa? Kerana dia hanya ada di otak, tak sampai ke hati, tak sampai terasa di hati. Tapi bahaya. Iman ilmu tu bahaya sikit. Sebab dia ada orang mencuri, ada orang merompak, ada orang berzina, ada orang menipu dan sebagainya. Dia bukan tak tahu benda tu, rasa buat juga. Kerana dia tak terasa. Dia tahu tapi tak terasa. Imannya hanya di otak, tak sampai ke hati. Anda akan berkesan iman yang ketiga ni, ayan, ain ya alif nun. Itu terasa. Terasa kedahsyatan api neraka, dia takut neraka. Tak melakukan apa lah. Tak melakukan dosa lah kerana dia takutkan neraka. Seronok nakkan syurga. Dia tahu syurga tu ada banyak hebat nikmat-nikmatnya. Dia khairah untuk mendapatkan syurga tu. Itu iman ayan. Yang ketiga, cuma iman ayan tu belum lagi rasa seronok, belum rasa lagi khairah. Dia buat tapi tak ada khairah, tak ada seronok penuh. Iman ayan sangat terasa je, tak ada sungguh-sungguh. Anda kena sungguh hati lagi. Iman hak namanya, hak. Itu iman para sahabat. Iman Abu Bakar, iman Umar ibn Khattab, iman Osman bin Affan, iman Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu iman apa? Hak namanya. Iman itu benar. Orang jenis itu apa? Bila sebut nama Allah bergemetar jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Iman kita kan?
Sampai bergementar juga sebut nama Allah. Saya nak sebut nama Allah ni. Allah. Ada. Ada yang ketok ada. Ha. Kalau tak ada, tak ada. Saya tak ada. Siapa ada? Allah. Mempelam. Sedap mempelam daripada Allah. Allah. Tiang. Siapa Allah dengan tiang? Ha. Jadi mana tak sampai kepada iman-iman yang hak tadi ya. Ha, tapi orang yang sebenar beriman kata Allah kata innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar beriman itu apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Sebut je nama Allah bergemetar. Ha. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bila baca dengan Quran bertambah lagi imannya. Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Tapi tandanya apa? Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu mendirikan sembahyang dan menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Bila jadi orang itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah dia orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman. Surah Ali Imran saya baca tahu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Haqqan itu yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu darjat yang tinggi dan dapat mereka rezeki yang baik-baik. Apa rezeki paling baik? Syurga. Itu iman hak ya. Dia orang iman hak itu masuk syurga tanpa hisab. Seperti Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu iman hak. Iman ayat itu lambat sikit masuk syurga kerana dia kena hisab. Dia banyak harta-harta yang perlu dihisab. Iman ayat. Iman ilmu bahaya. Iman ilmu tu bahaya. Ada ilmu tapi tak amalkan. Tahu semayang tu wajib tapi tak semayang. Tahu menutup aurat tu wajib tapi jemur kain ke tanah dia juga. Bukan tak tahu. Bukan tak tahu dosa buat juga. Orang jenis itu Allah tanya tu. Di akhirat tu Allah tanya. Lima taquluna ma la taf'alun. Ada pernah nama ayat ni? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Cakap hebat tapi buatnya tak ada. Apa akibatnya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Tahu benda itu wajib, tahu. Tahu, ngajar pandai. Tapi dia tak buat. Dia ngajar je. Mari kita bertakwa tapi dia tak ada takwa. Mari kita bersatu padu tapi dia bergaduh je. Jadi Yesus tanya Tuhan, sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang hanya pandai bercakap tapi tak pandai melaksanakan apa yang dicakapnya. Dia cakap tak serupa bikin, tahu? Benda tu wajib tak nak buat, benda tu sunat tak nak buat, benda yang makruh buat juga, benda yang haram buat juga. Itu iman apa? Iman ilmu tadi ya. Iman taklid lagi teruk lah. Iman taklid ni ngikut-ngikut. Dia kata ayah ni kata ada Allah, dia percaya lah Allah ada tu, tapi dia tak tahu dalil. Ini ada keterangan tadi ya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidak sempurna iman seseorang itu melainkan kasih akan saudara sama-sama Islam. Sebagaimana kasihkan diri sendiri, yakni apa yang disukai bagi diri sendiri, demikianlah juga sukakan bagi saudara-saudara yang sama Islam itu. Maka seorang itu tentu saja sukakan diri sendiri dengan apa kebajikan, tidak yang baik-baik saja. Kebajikan dan kebaikan, demikianlah juga mahunya sukakan ada. Demikian itu bagi saudara-saudara sama Islam. Kalau dia suka untuk diri dia, macam itu lepas tu dia suka untuk saudara dia sama Islam. Jikalau tidak yang demikian, tidaklah sempurna iman, yakni tidak sampai kepada martabat. Apa itu martabat? Taraf, darjat, martabat yang cukup tinggi imannya, kerana tak ada sampai taraf apa? Iman hakikat tak ada, iman hak pun tak ada. Kerana di manakah dapat iman tinggi manakala saudara sama Islam itu tidak disukai berkebajikan dan berkebaikan.
Bermula dalil yang menunjukkan atas tidak sempurna iman itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang katanya an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Ini dah kita baca hadis tadi ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa dia radhiyallahu anhu? Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Kalau perempuan, kalau Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kami sahabat Sanu apa? Radhiyallahu anhum. Kalau kami ya. Kalau perempuan belakang radhiyallahu anhunna. Saya bukan awak dengan dia bahasa Arab ni, kamu kau salih wah dia pekan. Tapi tu nak faham istilah-istilah kita tu. Jadi kita ada nyebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna ada ya. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau dua orang ni. Kalau dua orang macam siapa? Macam Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, dua orang. Abdullah tu beriman, Umar pun beriman. Radhiyallahu anhuma. Kerana dua-dua mudah-mudahan Allah redha dengan Umar, Allah redha dengan Abdullah. Ketiga Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Dua-dua tu radhiyallahu anhuma. Bukan humnya, bukan hunya, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua mereka. Dengan kepada Abdullah dan juga kepada Abbas. Ini begitu. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini sahih. Hadis ini hadis sahih. Apa dia sahih? Benar-benar itu hadis. Sah dia itu hadis. Namanya sahih. Kemudian masalah 186. Sukakan saudara sesama Islam itu berkebaikan dan berkebaikan. Dua tu kebaikan sama tu. Bagaimana rupanya? Apa artinya? Suka tu supaya mereka tu dapat kebaikan, apa dia? Sesungguhnya telah berkata ulama. Ulama tu kan? Ramai 3 dan lebih bagi ulama. Tapi orang Melayu seorang pun kata ulama. Ustaz Alim tu ulama, tak betul tu. Ustaz Alim tu alim, bukan ulama. Kalau Ustaz Alif, Ustaz Osman, lagi Ustaz Ismail, tiga-tiga tu baru dia panggil ulama. Jadi betul lah. Orang Melayu banyak orang itu. Seorang panggilnya ulama, padahal seorang tu alim bukan ulama ya. Kalau seorang tu roh ke arwah. Kalau seorang roh, arwah tu ramai. Tapi orang Melayu ada dah sebut arwah. Arwahnya Ibrahim tu. Ada dah orang Melayu cakap betul. Tak betul tu. Roh bukan arwah ya. Kadang-kadang nama apa tu? Nama tu untuk orang ramai tu. Arifin tu ramai tu. Kalau seorang. Tapi ada dah orang Melayu nama Arifin. Kalau seorang Arif, kenal. Kalau kami orang Arifin. Tapi ada orang Melayu namanya Arifin. Itu orang Melayu di salah guna. Ini begitu ya. Ini ulama ya. Setengah sesungguhnya telah berkata ulama, tentulah tiap-tiap seorang itu sukakan dirinya berilmu. Semua orang nak ada ilmu. Bagaimana? Dan banyak amal. Kalau saja ilmu itu nak diamalkan. Dia banyak ilmu, dia banyak amal. Dan banyak taat. Taat itu buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu taat itu. Dia buat yang wajib dan yang sunat, tinggalkan yang haram dan yang makruh. Itu tanda taat ya. Dan berharta, semua orang nak harta. Nak duit, nak mentokah, nak rumah, nak alat-alat rumah, nak pakaian, itu harta ya. Dan cukup sihat, nak sihat walafiat. Jangan kencing manis, jangan darah tinggi, jangan lemah jantung, jangan asyik nak pening aja. Dia nak sihat walafiat. Kalau sihat senang jalan, senang bergerak, nak bergaya. Kita nak tahan tu. Itu yang kita nak minta kebaikan di dunia itu kita nak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia. Apa nak kebaikannya? Apa nak kebaikan di dunia yang kita nak?
Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Tak kita nak. Yang kedua kesihatan yang baik. Tak kita nak. Yang ketiga harta yang halal. Tak kita nak. Yang keempat ketenangan jiwa. Tak kita nak. Itu kebaikan dunia kita nak. Bukan kebaikan dunia itu nak rumah besar, gaji besar, pangkat besar, mentokar besar, cakap besar. Tak nak itu. Kita nak itu kebaikan itu apa? Ilmu yang memberi manfaat, harta yang halal dan suci, anak yang soleh yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita nak itu ketenangan jiwa, kesihatan yang baik. Itu kita nak kebaikan dunia. Di akhirat lagi tak baik. Apa nak kebaikan di akhirat? Mati dalam keadaan beriman, lepas daripada siksa kubur, bangkit dalam kubur dalam keadaan yang sempurna. Di padang mahsyar ada lindungan aras, dihisab dengan hisab yang ringan, meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Itu nak kebaikan di akhirat ya. Lepas tu dapat masuk surga. Last kali dapat apa? Melihat wajah Tuhannya. Itu nak kebaikan di akhirat ya. Alright. Jadi kata ulama tu, tentulah tiap-tiap seorang itu sukakan dirinya berilmu dan banyak amal dan banyak taat dan harta dan cukup sihat. Sebenarnya sihat walafiat, sihat afiat, afiat tu selamat, dah sihat selamatlah. Dan tidak susah hati dan suka cita. Dia nak kita suka cita, seronok je, nak datang seronok, balik seronok. Dan lainnya daripada beberapa banyak yang disukakan bagi diri sendiri. Maka demikian itulah juga suka saudara sama-sama. Kita nak orang lain pun macam kita juga. Kalau kita nak kebaikan, kita nak saudara kita pun dapat kebaikan juga. Kalau kita nak sihat, kita nak saudara kita pun sihat juga. Kalau kita nak harta, kita nakkan harta tu ada pada saudara kita juga. Sama-sama tu ya. Jangan kita kaya, mereka miskin. Kita sihat, mereka sakit. Kita nak itu ya. Kita ada ilmu, dia jahil. Tak nak. Kita sampai ke ilmu. Itu Nabi suruh sampai ke ilmu. Balighu anni walau ayat. Itu Nabi. Sampai ke olehmu dari aku walaupun satu ayat. Jangan kita ada. Ya. Ada banyak yang disuka bagi diri sendiri. Maka demikian itulah juga suka saudara sama Islam. Suka saudara sama Islam itu akan berilmu. Kita nak orang Islam sama-sama berilmu, sama-sama kita ada ilmu belaka dan kuat beramal. Mayang sama-sama, baca Quran sama-sama, tahlil sama-sama. Lagi apa? Tahmid sama-sama, zikir sama-sama. Kita nak kongkang itu juga. Dan beramal dan berharta dan cukup sehat alfiat. Kita nak kawan-kawan kita pun sehat juga. Dan senang sentosa dan sebagainya. Demikianlah rupa sukakan saudara sama Islam itu berkebajikan dan berkebaikan. Adapun tidak sukakan kejahatan itu, maka serupa tidak sukakan jatuh kepada diri sendiri. Orang tu dapat kemalangan, kita tak nak kemalangan macam tu. Jadi apa yang berlaku pada dia tak suka, kita pun tak suka juga. Mana yang dia suka, mana yang kita suka, tu patut kita hendakkan dia dapat macam itu kan. Itu hadis yang ke-56. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi dia tidak menyukai saudaranya seperti mana dia sukakan dirinya sendiri. Bila dia suka, baru kita bagi dia saudara kita. Jangan bagi gulai-gulai basi pada jiran kita. Gulai kita rasa lalu makan, bagi kawan. Jangan. Jangan bagi benda-benda yang kita dah tak guna tu, baru kita bagi orang. Macam Qabil. Qabil itu kan, dia suruh berkorban. Apa korbannya? Teman-teman mau cerita Qabil kan? Apa korbannya? Qabil ni seorang petani. Dia nanam gandum ada, bali ada, padi ada. Sambil dia suruh korban, dia bagi apa? Dia bagi gandum yang dah busuk-busuk tu. Dah makan dia bubuk tu. Dah ampa, tahu ampa? Apa tu ampa? Terisi, kulit je tinggal. Itu dia korbannya. Sedangkan adiknya, Habil, korban juga. Habil itu seorang apa? Penternak. Dia ada kambing, ada lembu, ada kobra, ada kibas, ada. Jadi di korban itu apa? Dicari kibas yang paling gemuk, kibas yang paling sehat, kibas yang paling cantik.
Itu dia korbannya. Dia dulu korban. Habil pun korban, Qabil pun korban. Letak di atas bukit. Itu datang cahaya dari bukit. Mana yang di Allah terima, mana yang benda itu Allah akan ambil korban itu. Tak lama lepas itu datang cahaya. Dua-dua dia kata, tengok korban siapa dia ambil itu Tuhan. Korban siapa yang terima Tuhan? Habil ke Qabil? Habil. Qabil tak terima. Gandum tu ada lagi atas bukit tu. Yang terima korban Habil. Kibas tu. Yang gandum ada itu tak ada terusik pun. Ya, itu korban yang pertama. Di antara Qabil dan Qabil dan Habil. Nama seorang Habil, orang namanya Qabil. Ya, jadi maknanya yang dia tak suka itu korbanannya, mana boleh. Kita nak bagi orang biar yang kita sayang. Itu ada yang ke-56. Ada masalah. Kita pergi ke hadis yang ke-57. Satu lagi kita baca satu lagi hadis. Ada masa lagi. Hadis bab yang ke-57. Babu fadillah yaflah. Babu fadillah yahfaz. Yahfazuk. Yahfazuklah. Bab pada menyatakan hadis, membicarakan hadis yang disabdakan Nabi, pelihara olehmu akan Allah, nescaya memelihara ia akan dikau. Kamu pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu. Ini hadis ni ada terdapat dalam hadis 40. Hadis 40 ada tu. Matan Arba'in. Ada baca kita tu? Tak ada baca tu? Hadis 40 ada tu. Hadis yang ke-19. Betul salah saya. Pelihara kamu akan Allah, Allah akan pelihara kamu. Macam mana melihara Allah? Macam mana kita melihara Allah? Macam mana kita melihara Allah? Artinya ikut hukum yang Allah datangkan. Itu pelihara Allah. Allah datangkan hukum. Apa hukumnya? 5 hukum apa? Wajib lagi, haram lagi, sunat lagi, makruh lagi, harus. Kita pelihara itu. Yang wajib buat, jangan tinggal. Yang sunat buat, jangan tinggal. Ini memang sunat tajwid je. Sunat ke wajib. Itu bukan melihara namanya. Nak pelihara buat yang sunat-sunat tu. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Itu melihara tu. Yang haram jangan buat. Kerana benda itu haram, Allah murka, Allah marah, Allah denda. Yang makruh tinggalkan juga, kerana elok ditinggalkan. Itu makruh, Allah benci. Tinggalkan. Bila Allah benci, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, Nabi suka kan? Kalau Allah benci, wali-wali suka kan? Jangan buat yang makruh-makruh tu. Alah, makruh je, haram je. Yang harus jadikan ibadah. Kerana yang harus tu ada adab-adab. Ada adab-adab. Nak mandi ada adab-adab. Kalau kita ikut ada adab-adab, ada pahala tak? Dapat pahala. Nak makan ada adab tak? Ikut ada adab, ada pahala tak? Ada pahala. Nak tidur ada adab tak? Ikut ada adab nak tidur. Itu dia jadi ibadah lepas tu ya. Itu yang harus jadikan ibadah. Jadi yang wajib kita buat semua, yang haram kita tinggalkan semua, yang sunat kita buat sebanyak-banyak yang mampu, yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu, yang harus jadikan ibadah. Itu arti pelihara Allah. Pelihara kamu Allah. Tengok apa dia. Ni Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni a'allamuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillahi wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa syai'in qad katabahu Allah laka walau ihtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in
qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf Hasan Sahih daripada Ibnu Abbas. Ini gelaran Ibnu Abbas, bukan nama dia tu, namanya Abdullah bin Abbas, tapi dia panggil Ibnu Abbas, anak siapa? Ibnu Abbas katanya adalah aku tu Abdullah lah. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, maka sabdanya, hai budak, ya ulam tu budak lah, kerana dia tu budak lagi. Ibnu Abbas tu sepupu Nabi, bukan bayar Nabi, budak lagi, muda daripada Nabi lagi. Hai budak, bahawa aku ajar engkau beberapa kalimah, aku nak ajar kamu beberapa perkataan. Pelihara akan Allah, memelihara ia akan dikau. Kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Pelihara olehmu akan Allah, engkau dapatkan dia di hadapanmu, dia ada di depan kamu. Apabila engkau minta, maka mintalah pada Allah. Nak minta pada lain pada Allah, nak minta hanya pada Allah, ya. Jangan minta lain. Mintalah pada Allah. Dan apabila minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Dan ketahuilah bahawasanya umat itu, jikalau berhimpun ia atas bahawa memberi faedah bagi kamu, tiada memberi faedah kamu melainkan dengan sesuatu sesungguhnya telah ditakdirkan oleh Allah. Baru boleh, kalau tak ada, ya. Kalau tak ada ditakdirkan Tuhan, tak dapat apa faedah pun. Tiada memberi faedah kamu melainkan dengan sesuatu sesungguhnya telah ditakdirkan dia oleh Allah bagimu. Dan jikalau berhimpun mereka di atas bahawa memberi manfaat akan dikau, tiada memberi mudarat akan dikau. Itu mudarat, ya. Kalau ada himpun semua orang nak memudaratkan kita, kalau Allah kata tak ada, tak ada lah. Tapi kalau Allah izinkan, izin. Macam Donald Trump tu, nak bunuh semua orang Iran. Mana-mana orang Iran bunuhnya, memanglah jaya ke sana tu. Yang jaya tu mana Allah izin tu, mana yang tak jaya, mana yang Allah tak izinkan, ya. Itu dia. Padahal kalau boleh dia tu nak dibunuh semua pemimpin Iran tu. Tapi boleh dibunuh dah. Setengah tak ada dibunuhnya, setengah tak boleh, kerana Allah tak izinkan. Kerana walaupun berhimpun semua kekuatan Amerika tu, tak boleh, tak jaya untuk membunuh yang tidak diizinkan oleh Allah. Bahawa memberi mudarat akan dikau, tiada memberi mudarat akan dikau melainkan dengan sesuatu sesungguhnya ditakdirkan dia oleh Allah. Mana Allah takdirkan akan berjaya. Kalau tak ada, ditakdirkan Allah atasmu. Diangkatkan kolam tu apa? Pena diangkat dah. Tak ada tulis lagi dah. Di Lauh Mahfuz tu dah tak ada lagi apa tulisan baru. Tak ada kitab baru, tak ada. Dan kering sahifah tu apa? Dakwah ni kering dah. Dah tak boleh nulis apa lagi dah. Apa yang dah berlaku pada kita dah ditulis di Lauh Mahfuz. Tak ada tambahan. Tak ada tambahan, tak ada padam-padam, tak ada delete, tak ada, ya. Apa yang tulis, itulah yang tulis. Allah dah jadikan saya ni saya. Ada tu. Tak ada lebih, tak ada kurang. Allah dah jadikan tuan-tuan, tak ada lebih, tak ada kurang. Apa yang berlaku pada kita tu semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Dah kering dakwah dah. Pen dah diangkat, tak ada tulis lagi dah. Tak tengok 187. Apa ni? Keterangan 187. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya ini satu hadis Nabi SAW yang besar. Hadis besar ni. Maksudnya ialah asal dan umbi yang besar pada memeliharakan hukuk tu, hak. Kalau banyak sebagai hukuk, ya. Hukuk Allah dan berserah bagi kehendaknya, iaitu diberi ingat oleh Nabi. Nabi kata kalau Allah kata jadi, kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Itu peringat oleh Nabi, ya. Peliharalah agama Allah, nescaya ia peliharakan kita. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya apa? An Ibni Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni a'allimuka kalimat. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi saudara sepupunya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Katanya adalah aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama menunggang satu binatang. Apa binatang entahlah, kuda ke, unta ke, keldai ke. Sama-sama menunggang dengan Rasulullah ya. Sama-sama menunggang satu binatang. Ia di hadapan dan aku di belakang. Dia duduk depan, aku duduk belakang. Pada satu hari di dalam itu kami sama-sama di atas binatang itu. Lalu bersabda ia, hai budak. Ya, Abdullah ni budak di ketika itu. Hai budak. Wahai adik, kalau kita adik lah. Hai budak, sebab dipanggilnya hai budak sebab kerana pada masa itu Ibnu Abbas berumur 9 tahun. Umur 9 tahun ni bukan Rasulullah dah jadi Rasulullah. Dia jadi Rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Jadi dia dah jadi Rasulullah. Dia panggil Abdullah bin Abbas tu budak, baru 9 tahun. Hai budak, katanya, aku mahu mengajar kamu dan memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimat, beberapa perkataan. Ini perkataan yang dia ajar tu. Ihfazillah yahfazuk. Artinya, pelihara oleh kamu akan Allah, dan saya memelihara ia akan dikau. Itu Nabi ngapa tu? Kamu pelihara akan Allah, nanti Allah akan pelihara kamu. Apa arti pelihara Allah? Buat ikut perintah Allah yang 5 hukum tu. Bertindak sewajarnya 5 hukum tu. Wajib buat semua, haram tinggal semua, sunat buat sebanyak banyak mampu, yang makruh tinggalkan sebanyak banyak mampu, dan yang harus jadikan ibadah. Itu pelihara Allah tu. Nanti Allah akan pelihara kamu. Yang ni pelihara olehmu akan agama Allah daripada sia-sia. Jangan sia-sia. Dan bertukar-tukar, tukar ganti. Jangan yang wajib jadikan haram, yang haram jadikan wajib, yang sunat jadikan makruh, yang makruh jadikan sunat. Dengan tukar ganti lah. Segala apa? Bahawa engkau pelihara segala suruhnya, diwajibkannya, dan peliharakan segala yang ditegahnya, yang diharamkannya, jangan buat. Maka perbuat segala yang disuruhnya itu dengan sebenar-benar menjunjungnya. Buat yang suruh itu kerana beribadah kepada Allah. Jangan buat kerana lain, jangan buat kerana harta, jangan buat kerana nak puji dan sebagainya. Biar semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan kerana agama. Itu semua tu, bukan kerana lain-lain ya. Jadi itu ikut semua kerana Allah tu. Maka diperbuat segala yang disuruhnya itu dengan sebenar-benar menjunjungnya, dan menjauhkan segala yang ditegahnya dengan sebenar-benar menjauhkannya. Maka jangan dilihat Allah akan dikau. Jangan Allah nampak kamu tu dari tempat yang tak betul ya. Jangan. Jangan dilihat Allah akan dikau pada tempat yang ditegahnya. Allah kata jangan berjudi, ada di tempat judi. Allah kata jangan berzina, dia pun berzina. Jangan. Yang mana yang Allah tegah jangan kita lakukan. Maka apabila taat kamu akan Allah dengan menjunjung segala yang disuruhnya dan menjauhkan segala yang ditegahnya, dan saya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikat. Ada malaikat keliling kita tu. Kalau kita buat apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, malaikat ada keliling kita tu. Di hadapan engkau dan daripada belakangnya ada tu ya. Daripada belakangmu, memelihara mereka itu akan dikau daripada segala suruh Allah. Dia melihara kita supaya kita buat je apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka bila kamu pelihara agama Allah seperti yang tersebut itu, nescaya dipeliharanya engkau. Tak adalah berdosa kamu, tak ada kamu terjebak dalam maksiat. Dia akan melihara engkau, yakni dipeliharanya daripada dari dirimu dan anak isterimu dan harta kamu dan agama dan dunia kamu. Allah pelihara semua itu. Bermula barang yang membenarkan segala yang tersebut itu ialah firman Allah. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Betul saya baca. Artinya siapa beramal akan amal yang soleh, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, terima amal soleh,
daripada laki-laki atau perempuan, padahal ia mukmin, dia beriman, dia buat itu kerana iman, nescaya dihidupkan dia akan sebagai hidup yang baik. Artinya mana yang baiknya? Di dunia Allah bagi ketenangan jiwa, di akhirat Allah bagi apa? Allah bagi syurga. Nak kata nak? Di dunia ni tenang jiwanya, tak ada gelisah. Di akhirat Allah bagi syurga. Syurga apa dah? Gembira aja lah, tak ada menderita. Maka itulah sebabnya kita lihat orang-orang yang kena bala bencana itu adalah apa? Orang yang kena bala bencana itu adalah kerana mensia-siakan segala yang disuruh Allah. Itu kena bala tu. Allah suruh tak nak buat, Allah larang buat juga. Allah kata jangan hisap darah, dia hisap darah. Apa jadi? Belum cukup tua lagi dah habis. Belum cukup tua lagi dah jalan mongkok pakai tongkat. Ada saya nampak seorang itu muda lagi orang itu pakai tongkat kan, dia hentak di dadah. Jalan pun kepala dah botak, uban dah tumbuh. Banyak uban tu. Padahal umur muda ada uban. Kenapa? Kau je dadah. Allah kata jangan hisap dadah, hisap juga. Begitulah. Kerana di dunia lagi dah. Dia melampaui batas. Inilah sebabnya kita lihat orang-orang yang kena bala bencana itu kerana mensia-siakan segala yang disuruh Allah. Allah suruh semayang, tak nak semayang. Allah suruh semayang, dia mencuri, dia hisap dadah dan sebagainya. Saudara, terima hukuman dari Allah. Di dunia lagi kena. Dan melampaui sempadan yang diletakkannya. Sebagaimana firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aidikum. Bermula barang yang mengenai akan dikau daripada balak tu bencana ya, musibah. Daripada balak bencana itu, maka iaitu dengan sebab usaha diri kamu. Sebab kamu sendiri yang menjadi gini. Allah kata jangan buat juga. Tanggunglah ya. Allah kata tinggalkan, buat juga. Tanggunglah akibatnya. Maka siapa yang memelihara ia akan Allah dengan barang yang disuruhnya, nescaya dipelihara Allah dari hadapannya dan belakangnya, dari kanannya dan kirinya, dari atas dan bawahnya. Allah pelihara atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada kena pada dia. Tak ada apa musibah kerana dia memelihara Allah. Sesungguhnya telah berlaku setengah daripada ulama itu dipanjangkan Allah umurnya. Di antara yang panjang umur tu Abu Zar Al-Ghifari. Dia semua khalifah ada. Dia ada di semua khalifah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Hadi, ada panjang umurnya. Allah panjang umurnya Abu Zar Al-Ghifari. Panjang umurnya. Ya, seperti Al-Qadhi Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu ulama dari Basrah. Basrah itu di Iraq ya. Dia panggil Hasan Al-Basri. Dia asal dari Basrah dan panggil Hasan Al-Basri. Panjang umurnya. Ada Al-Baghawi dan Al-Juwaini. Pada halnya ia bersedap-sedap dengan adanya. Dia bersedap-sedap dengan akalnya. Bersedap dengan akalnya. Akal yang boleh berfikir. Dan gagahnya. Maka pada satu hari melompat Al-Juwaini akan sebagai lompat yang kuat, maka luka ia. Dengan sebab tu, dengan melompat tu luka dia. Maka berkata ia segala anggota ini. Habis segala anggota tu kerana luka, kerana dia melompat tu. Apa kata? Kami pelihara akan dia daripada maksiat, daripada kecilnya, maka dipelihara akan dia oleh Allah atas kami pada waktu besar. Kalau kami pelihara dari kecil, dan besar dipelihara oleh Allah. Ini pasal dia melompat, luka badannya, tak ada dipelihara oleh Allah. Dan dinakal, apa tu dinakal? Dipetik, diambil, dinakal, dicongkil. Nakal tu dicongkil tak? Daripada hadis, daripada Quran kita nakal. Daripada Al-Qadhi Abi At-Tayyib, itu nama-nama Al-Qadhinya Abi At-Tayyib, bahawasanya hidup ia 160 tahun. Dulu tu 160 tahun umurnya. Kerana ada orang umur 160 tahun.
Yang ada 100 tahun pun heran kita, bila nak mati, bila nak mati. Dah ada 100 tahun. Ganjil lah kalau 100 tahun sekarang ni. Ganjil lah, mana ada orang umur 100 tahun dah. Ada dia seorang je ada komputer. Jadi ni 160. 160 tahun umurnya. Sampai Qadhi Abi At-Tayyib tadi. 160 tahun umurnya. Padahal tiada apa satu rosak, satu anggota pun tak ada. Umurnya tak ada rosak. Jawabnya, tiada pernah aku berbuat maksiat dengan satu anggota daripadanya. Aku tak pernah buat maksiat dengan tangan, tak pernah buat maksiat dengan kaki, tak pernah buat maksiat dengan kepala, tak pernah buat maksiat. Itu Allah pelihara anggota itu. Dan terkadang sampai pelihara itu kepada zuriatnya. Bukan dia jadi pelihara Allah, zuriat pelihara, anak-anak jadi pelihara, cucu-cucu pelihara. Sebagaimana kata Abdullah Al-Mubarak, bahawasanya Allah Ta'ala peliharakan laki-laki yang soleh itu akan anaknya dan cucunya dan cicitnya dan jiran-jirannya pun dipelihara kalau dia melakukan kebaikan. Dan telah dinakalkan daripada setengah salaf soleh. Orang yang hidup 300 tahun setelah Rasulullah panggil salafus soleh. Orang yang warang-warang begitu, orang yang alim-alim begitu, kajian-kajian begitu, namanya salafus soleh. Melihat ia akan seorang tua minta doa kepada Tuhan. Dia tengok orang tua tengah doa kepada Tuhan, maka tidak dimustajabkan, Tuhan tak kabulkan doa itu. Maka katanya, ini orang mensia-siakan suruh Allah dari kecilnya. Makan benda haram, bila nak terima dari Tuhan? Maka disia-siakan akan Allah bila dah tua. Dah tua Allah sia-siakan dia. Iaitu pada masa tua ni. Dia berkecil dah, buat dosa aja. Jadi Allah sia-siakan dia masa tua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu tajahak. Ihfazillah tajidhu tajahak. Pelihara olehmu akan Allah nescaya engkau dapat akan dia di hadapan di hadapan kamu. Allah tu ada di depan kita ni. Kalau kita pelihara dengan Allah. Seperti yang kita sedar Allah tu ada aja. Kalau kita sedar Allah tu ada aja, lalu kena mencuri. Tuan-tuan, lalu kena ambil nombor ekor. Lalu kena berzina. Allah hadir di depan kita. Sentiasa sedar Allah tu ada aja. Tak lalu buat apa-apa. Allah akan jaga kamu, pelihara kamu akan Allah, nescaya engkau dapatkan dia di hadapan kamu. Kemudian masalah 188. Peliharalah Allah, peliharakan Allah, nescaya engkau dapati akan dia di hadapan engkau. Kalau pelihara Allah, dia akan ada di depan kita ni. Kita baca sikit ni. Yakni pelihara agama Tuhan seperti yang tersebut tadi, iaitu memeliharakan segala yang diperlukannya dan segala hukumnya, dan yang tiada disukainya. Mana tak suka jangan buat, mana Allah tak suka jangan buat. Nya tu huruf besar, seperti mana yang Allah tak suka jangan buat. Dia huruf besar nya tu apa? Nya tu apa? Allah tu. Bukan dia suka orang tu kan, dia suka nya. Allah tu tak suka jangan buat. Yang tiada disukainya, nescaya engkau dapat akan Tuhan itu di hadapan kau. Maknanya kita sedar Tuhan tu ada aja. Tuhan tu nampak aja, Tuhan tu dengar aja. Faham ke ni? Kita sedar Tuhan tu dengar aja. Kalau kita sedar Tuhan tu dengar aja, berani ke nak mengumpat? Berani ke nak mencarut? Berani ke nak berdusta? Berani ke nak menyalahi janji? Kita tahu Tuhan tu dengar aja. Kita akan lakukan kebaikan. Itu dia. Itu Allah pelihara kita sedar Allah tu di depan kita. Jadi kita akan berani melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita akan dapat, engkau akan dapat akan Tuhan tu serta kamu, memeliharamu dan melindungi kamu, dan menolong kamu di mana ada kamu. Maka mana ada masa, maka di mana masa dan di mana tempat yang kamu kehendaki, dia pada pekerjaan agama kamu dan dunia kamu adalah ia di sana. Allah tu ada aja. Kamu di pasar, Allah ada di pasar. Kamu di masjid, Allah ada di masjid. Kamu di pondok ni, Allah ada di pondok ni. Jadi kita akan melakukan kebaikan yang mana Allah suka aja. Kita melakukan perkara yang Allah murka aja. Mana Allah suka dia buat. Dia tak. Dia ada aja. Kita buat.
Kemudian datang lagi ya. Maka turun ia dalam satu bahtera. Itu cerita lain. Tengok. Nabi SAW telah mengutus seorang hamba, merdekakannya, dia merdekakannya hamba itu pada satu pekerjaan. Maka turun ia dalam satu bahtera. Hamba itu turun bersama, lalu pecah bahtera itu. Maka naik ia ke darat. Hamba itu naik ke darat. Tiba-tiba datang kepadanya seekor harimau. Harimau nolongnya. Seekor harimau. Maka berkata ia pada harimau itu, aku ini hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku ini hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harimau itu pun berjalan. Tak ada jawabnya, berjawab lari kita pun. Dia cakap ni dah. Dia berjalan harimau tu. Maka harimau itu pun berjalan sertanya sampai ditunjuk akan dia jalan oleh harimau tu. Dia ikut harimau tu jalan ke ini dia ikut dia harimau. Tak ada cakap. Harimau tu selamatkan dia. Maka tatkala disuruhnya berhenti akan dia atasnya, jadilah harimau itu membunyikan suaranya. Baru bunyi harimau tu di dalam dadanya, seolah-olah mengalu-ngalukan dia. Itu harimau nolong dia. Kerana dia dipelihara Allah. Allah dah hantarkan harimau tu untuk melihara dia. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ya. Abdullah bin Umar, kata dia lebih kenal namanya apa? Ibnu Umar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar adalah ia dalam satu perjalanan, maka dijumpanya satu jamaah, satu kumpulan manusia telah berhenti di jalan itu kerana takutkan harimau. Ada jemaah takutkan harimau di depan tu, pengangai malunya nak hukam. Maka kata Ibnu Umar, sebab pun dibalakan atas anak Adam itu, kenapa? Dengan apa ditakuti? Mengapa ada harimau tu di situ? Dengan apa yang ditakutnya, kerana ia tidak takutkan Tuhan. Dia tak takutkan Tuhan. Dengan harimau takut benar. Dia tak takutkan Tuhan. Maka dia kalau tidak takut dia lain daripada Allah Taala, saya tidak diucukkan, dan tidak dihalalkan atasnya sesuatu. Tidak dihalalkan atas sesuatu. Sabda Nabi SAW lagi. Apa kata Nabi? Idza sa'alata fas'alillah. Idza sa'alata fas'alillah. Artinya apabila meminta engkau, maka hendaklah kamu minta pada Tuhan, pada Allah, jangan minta pada yang lain. Kemudian masalah 189. Kenapa panjang tu? Habis itu ya. Sudah 11.30 dah. Ya. Sekian dulu untuk kali ini. Kita akan sambung ke minggu depan ni ya. Kalau tak padam. Kalau padam? Kalau padam? Ya dah, lah kubur. Kubur Jurahim. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada nak bangkang? Tentang sunat-sunat tadi ada? Tak ada bangkang? Setuju lagi? Ada? Kalau setuju apa buat? Buatlah perubahan ya? Jangan biarkan sunat itu berlalu begitu saja. Buat je. Sunat ni banyak. Sebelum subuh ada sunat. Sebelum zuhur kan 4, lepas zuhur berapa rakaat? 4, sebelum asar berapa rakaat? 4, sebelum maghrib berapa rakaat? 2, lepas maghrib berapa? 2, 6 lepas maghrib tu. Kalau tak ada mengaji lah, kalau ada mengaji 2 je. Itu sebelum isyak 2, lepas isyak 4. Itu dah. Malam-malam boleh sampai 11 ya. 8 tahajud, 3 witir. Buat belakang tu. Itu nama pelihara Allah ya. Sekian dulu aku lu qauli. Ada soalan? Tak ada, nak balik ya. Qadha apa? Solat yang 2-3 niat. Solat? Macam mana? Solat tu boleh buat 2 atau 3 solat. Boleh, qadha. Tak salah.
niat je. Niat je. Tengok lah qada apa? Qada isya 4 rakaat. Qada zuhur 4 rakaat. Qada asar 4 rakaat. Qada maghrib 3 rakaat. Itu apa? Tak boleh sekali je aku baca. Nak sekali. Niat je dua. Tak sehari. Qada sekali. Bukan betul niat sunat. Oh, sunat boleh. Boleh. Ada yang boleh, ada yang apa ni? Di antaranya hifzul iman ma'al awabin ada. Ya, hifzul iman itu memelihara iman berserta dengan awabin boleh. Usalli sunatal hifzul iman ma'al awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Ada dalam kitab tu. Boleh dicantum ni. 2 rakaat aja bukan buat 4 pun. 2 rakaat aja, dua-dua tu kira apa tu boleh. Ada yang boleh, ada yang alam kitab tu boleh lah. Boleh diniatkan sekali. Boleh. Tapi bukan semua boleh, tapi ada bahagian ada benda-benda yang boleh diniatkan sekali sembahyang. Bukan semua jenis sembahyang ya. Ada yang sunat tu boleh. Lepas maghrib, antara maghrib dan isya tu, kalau tak ada mengaji, dia mula-mula sembahyang ba'diyah maghrib. Lepas tu sembahyang hifzul iman. Itu sembahyang istikharah. Lepas tu sembahyang hifzul iman ma'al awabin. Boleh sekali gitu. Hifzul iman ma'al awabin. Yang itu yang boleh je, yang lain tak ada. Contoh aku ni sekarang ni kita tidur kan. Yang doa kita buat contoh buat surat taubat. Kita masuk pasal itu. Nanti buat satu mungkin. Tak boleh. Itu tak boleh. Kalau witir lah. Kalau tawat lah. Itu tak ada keterangan dalam kitab. Mana yang tak ada dalam kitab tak berani jangan katakan boleh. Tapi ada dalam kitab tak boleh. Kalau ada keterangan dalam kitab tu kata boleh lah. Kalau tak ada, tak berani kita saja-saja nak pandai-pandai sendiri tak boleh kan. Tapi mungkin orang tak sempat. Contoh ada nak subuh dah. Tak sempat nak buat ni buat satu tu boleh. Boleh. Itu boleh. Paling korang witir tu 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya boleh sampai 11 rakaat. 1 rakaat boleh. Usalli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Boleh? Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak apa boleh. Itu kalau tak sempat. Kalau tak sempat lah. Tapi dah selalu kan. Itu semua lapis kita lah. Kalau nak pahala banyak buat penuhnya. Tahajud tu Kalau malas, tahajud sebab kalau malas habis penjegat, tak payah buat. Tak payah witir. Tak apa. Kerana hukumnya sunat. Apa kata sunat tuan-tuan dan perempuan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu elok aja, bukan mesti ya. Elok buat. tahajud tu siap berapa? Sebanyak-banyak berapa? Tahajud 8. 8 tu dia niat ni dia satu. Dua-dua. Dia sama je. Dua-dua. Saja aku bilang sunat tahajud 2 rakaat kepada Allah Taala. 4 kali. 4 kali tahajud, ya. Jangan buat terus 8 tak ada. Dia buat 2 4 kali ya. Tapi niat ni sama lah. Niat itu je ke? Alhamdulillah, ramai yang beribadah ni. Seronok saya dengarnya. Kerana dia bertanya tu, buat tu. Alhamdulillah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhyar